Pada tahun 2000, seorang hakim di Pakistan telah menjatuhkan hukuman terhadap Javed Iqbal Umayyar dengan hukuman dicekik dengan rantai besi, dipotong-potong tubuh badannya dan dilarutkan dengan asid di hadapan orang ramai. Hukuman ini dilihat sangat dahsyat dan mengerikan, yang mana tidak sepatutnya dijatuhkan kepada mana-mana manusia. Namun, apakah relevan di sebalik hukuman yang diterima ini? Javed Iqbal Umayyar adalah pembunuh bersiri yang mengaku bersalah melakukan penderaan seksual dan membunuh 100 budak lelaki berumur antara 6 hingga 16 tahun. Pada Disember 1999, Javed menghantar sepucuk surat kepada pihak polis dan ketua penyunting berita akhbar di Lahore, iaitu Khawar Naim Hashmi, mengaku melakukan jenayah rogol dan pembunuhan 100 budak lelaki. Dalam surat berkenaan, Javed mendakwa bahawa dia melakukan jenayah itu dengan mencekik dan memotong badan mangsa. Potongan mayat mangsa kemudiannya dimasukkan ke dalam tong yang berisi asid hidroklorik untuk dilupuskan. Ia kemudiannya dibuang ke sungai setempat. Kebanyakan daripada mangsanya adalah kanak-kanak yang melarikan diri dari rumah, pengemis dan juga anak-anak yatim yang tinggal di jalanan di Lahore. Di dalam rumah Javed, pihak polis dan wartawan menemui kesan darah di lantai dan dinding bersama-sama rantai yang mana Javed mengaku menggunakannya untuk mencekik mangsa. 2 tong asid yang masih tersisa dengan mayat manusia yang terlarut juga dibiarkan di tempat terbuka oleh Javed agar polis menemuinya, dengan nota yang mendakwa mayat-mayat di rumah itu sengaja tidak dilupuskan sehingga pihak berkuasa menjumpainya. Dia juga menghasilkan diari 32 halaman yang mempericikan penderaan seksual dan pembunuhan mangsa, termasuk gambar kanak-kanak berkenaan. Malah pembunuh leceh ini tidak melakukan jenayah ini berseorangan. Dia mempunyai pembantu dan terdiri daripada mereka yang mudah dipengaruh, iaitu remaja belasan tahun. Sajid Ahmed hanya berusia 17 tahun namun merupakan rakan jenayah utama Javed. 2 lagi yang lain juga dinamakan sebagai rakan jenayah, iaitu Mamat Nadim berusia 15 tahun dan Mamat Sabir berusia 13 tahun ketika dijatuhkan hukuman. Berita dahsyat ini telah menggemparkan masyarakat setempat dengan gambar dan rakaman televisyen menunjukkan ibu bapa yang menangis melihat timbunan pakaian kanak-kanak yang ditemui dari kediaman Javed. Ini sekaligus mengejutkan masyarakat Pakistan yang mulai mempersoalkan keprihatinan terhadap masyarakat kelas bawahan yang sangat miskin. Malah, sebilangan mangsa Javed terdiri daripada mereka yang telah hilang lebih dari 6 bulan sebelum ibu bapa mereka melaporkan kehilangan mereka kepada polis. Javed juga mengaku dalam suratnya bahawa dia merancang untuk membunuh diri di Sungai Ravi berikutan jenayahnya. Namun selepas pihak polis gagal menemui mayatnya di sungai berkenaan, mereka dengan segera melancarkan pemburuan terbesar dalam sejarah Pakistan. Beberapa jam selepas pihak berkuasa berjaya menahan 2 daripada rakan jenayahnya di Sohawa, Javed akhirnya ditangkap setelah masuk ke pejabat akhbar berbahasa Urdu terbesar di Pakistan, Jang, dan menawarkan untuk menyerah diri. Editor Jang, Shaheen Qureshi, mengatakan bahawa Iqbal ingin menulis pengakuannya tetapi takut polis akan cuba membunuhnya. Ketika dia mula menulis, para pekerja Jang memberitahu pihak berkuasa tentera Pakistan yang menghantar lebih dari 100 tentera untuk mengepung bangunan itu. Saya Javed Iqbal, pembunuh 100 kanak-kanak. Saya benci dunia ini. Saya tidak malu dengan tindakan saya dan saya bersedia untuk mati. Saya tidak menyesal saya membunuh 100 kanak-kanak, kata Javed ketika menyerah diri. Semua jenayah mengerikan ini dilakukan dalam tempoh 6 bulan. Javed memberitahu pihak akhbar bahawa motif jenayahnya didorong oleh keinginan untuk membalas dendam terhadap polis. Mendakwa dia dipukul ketika mereka menahannya untuk disoal siasat atas tuduhan melihat kanak-kanak pada tahun 1990-an. Dia tidak pernah didakwa atas tuduhan tersebut. Saya dipukul dengan teruk sehingga kepala saya hancur, tulang belakang saya patah dan saya dibiarkan lemah. Saya benci dunia ini, kata Javed Iqbal. Ibu Javed menangis melihatkan keadaan anaknya yang sangat teruk dan disebabkan ini, Javed mahu 100 ibu lain menangis untuk anak-anak mereka. Saya tidak menyesal saya bunuh 100 kanak-kanak. Keadilan terhadap saya dinafikan, kata Javed kepada akhbar The News di Lahore sejurus selepas dia ditangkap. Malah, Javed berkata bahawa dia boleh membunuh 500 orang kanak-kanak. Saya boleh bunuh 500 orang dan ini bukan satu masalah. Wang bukan satu masalah, tapi saya janji untuk bunuh 100 kanak-kanak sahaja dan saya tak mahu langgar janji ini, katanya. Namun, Javed juga menarik balik pengakuannya dan mengaku tidak bersalah dengan mengatakan bahawa dia hanya mereka cerita itu untuk mengetengahkan masalah anak-anak yang melarikan diri dan terbiar. Walaupun begitu, Javed dijatuhi hukuman mati dengan cara tali gantung. Hakim yang menjatuhkan hukuman mengatakan,
Anda akan dicekik sehingga mati di hadapan ibu bapa kanak-kanak yang Anda bunuh. Mayat Anda akan dipotong kepada 100 bahagian kerana membunuh 100 kanak-kanak dan kemudiannya dimasukkan ke dalam asid sama seperti Anda membunuh kanak-kanak tersebut. Walau bagaimanapun, sebelum hukuman mati ini dilangsungkan, Javed dan seorang rakan jenayahnya yang juga telah disabitkan ditemui mati dalam keadaan tergantung dalam sel penjara mereka yang berasingan pada malam yang sama. Kematian mereka diputuskan sebagai bunuh diri. Mamat Nadim didapati bersalah ke atas 13 pembunuhan dan menerima hukuman 14 tahun penjara untuk setiap pembunuhan membawa kepada 182 tahun. Mamat Sabir pula menerima hukuman 63 tahun penjara atas penglibatannya dalam jenayah ini. Adakah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim ini setimpa dengan jenayah yang dilakukan? Wallahu alam.